Pada akhir tahun 1990-an, apartmen ini menempatkan pelajar-pelajar asrama beberapa buah universiti dan juga orang ramai termasuk warga asing. Ketika para pelajar baru ditempatkan, tiada apa yang tidak kenal dengan bangunan ini. Kegiatan pelajar berjalan rancak meliputi aktiviti keagamaan, pembelajaran dan kecergasan. Bangunan diselenggarakan dengan baik, malah ramai pelajar sering menggunakan kolam renang di bahagian tengah apartmen untuk mandi manda. Tahun demi tahun, keadaan mula berubah. Bangunan apartmen yang dulunya ceria menjadi semakin suram. Kabar angin bertiup kencang bahawa bangunan ini menjadi tempat para pelajar berduaan dan melakukan aktiviti maksiat. Sejak semua ini berlaku, semakin banyak kejadian mistik mula berlaku di apartmen tersebut. Menaiki atau menuruni bangunan menggunakan lift menjadi sesuatu yang menakutkan, terutamanya pada waktu malam. Kadangkala butang menyala sendiri lantas lift berhenti di tingkat-tingkat tak berpenghuni. Kadangkala muncul pula anxiety yang tidak diingini sebaik saja pintu lift terbuka di tingkat-tingkat yang tidak ditekan oleh pelajar. Menaiki tangga pula bakal terserempak dengan anxiety lain. Kebanyakan hanya berharap nasib mereka baik tidak bertemu dengan anxiety setiap kali menggunakan lift. Dikabarkan banyak kejadian mistik berlaku di apartmen ini sehingga jumlah penghuni kian berkurangan. Selenggaraan bangunan semakin diabaikan, air dalam kolam renang menjadi semakin keruh dan berabuk semakin rosak. Kejadian histeria dan rasukan berlaku dengan kerap sehinggalah pada suatu hari salah seorang pelajar perempuan dikatakan terjun dari tingkat 5 kerana mendengar suara aneh yang memintanya berbuat demikian. Kecederaan pelajar tersebut agak serius sehingga memaksa pihak pengurusan mengosongkan bangunan tersebut kira-kira 16 tahun yang lalu. Kini bangunan apartmen Riviera 2 Taman Kencana jelas hanya tinggal bangunan, tiada siapa pun berani menghuninya. Ia semakin suram dan menyeramkan walaupun dilihat dari jauh pada waktu siang. Hanya kumpulan penyiasat paranormal tempatan yang melawat sekali sekala menceritakan pengalaman seram mereka sewaktu di sana. Rumah sewa ini sering diperkatakan terutamanya sewaktu penulis masih belajar di sebuah universiti di Shah Alam. Ramai yang menganggap ia sekadar legenda urban dan ada yang mengatakan rumah tersebut memang wujud. Kabarnya penyewa yang menyewa di rumah tersebut akan diganggu dan biasanya akan berpindah keluar selepas hanya sehari atau 2 hari. Walaupun terdapat berbagai cerita mengenai rumah tersebut, masih ramai yang cuba hendak menyewa. Mungkin kerana depositnya hanya RM50, tuan rumah dikatakan sering menolak sekiranya ada yang hendak menyewa, tetapi kebanyakannya tetap berkeras mahu mencuba. Biasanya jumlah penyewa yang ramai menyebabkan ada yang berani menanggung risiko. Namun begitu, percubaan mereka berakhir mengecewakan. Pernah satu kumpulan tabligh cuba menyewa rumah tersebut. Pada hari pertama di waktu maghrib, mereka duduk berkeliling dan berdoa. Secara tiba-tiba satu kepala manusia jatuh di tengah-tengah mereka. Kesemua anggota tabligh terus lari keluar dari rumah tersebut dan tidak pulang lagi. Cerita yang paling terkenal tentang rumah ini ialah cerita salah seorang penyewa yang pada masa itu berjumlah 10 orang. 2 orang dari mereka telah meratakan sedikit busuk yang betul-betul berada di belakang pintu dapur. Akibatnya mereka mula diganggu. Ada antara mereka yang kaki direntap sewaktu sedang tidur sehingga jatuh katil. Ada pula yang terjumpa batu nisan di atas katil serta diganggu suara perempuan ketawa mengilai. Kisah penyewa ini berakhir malang apabila diganggu sehingga 2 orang yang meratakan busuk telah meninggal dunia. Seorang akibat kemalangan semasa lari keluar dari rumah tersebut dan seorang lagi jatuh sakit selepas itu. Sejarah yang berlaku di rumah ini ialah kabarnya ia ialah rumah seorang pengamal sihir.
Satu ketika dahulu, keluarga pengamal sihir ini dijumpai mati dibunuh di rumah tersebut. Sehingga kini tidak dapat dipastikan di mana lokasi sebenar rumah tersebut yang dikatakan berdekatan dengan sebuah taman tema air yang terletak di Seksyen 3 Shah Alam. Sebenarnya bangunan Kemayan City bolehlah dikatakan sebagai satu projek Gajah Putih. Ia pada asalnya hendak dibina sebagai salah satu pusat membeli belah di Johor Bahru sekitar 90-an. Namun pembinaannya terkendala apabila berlaku kemelesetan ekonomi pada tahun 1998. Selepas ekonomi kembali pulih, bangunan itu terbiar begitu saja. Ada yang mengatakan ia menjadi tempat menagih dada melepaskan giat, dan ada juga pasangan yang mengambil kesempatan duduk berdua-duaan di situ. Kabarnya ada juga penagih dikatakan cuba mencuri kabel elektrik di situ. Malang sekali mereka terkena renjatan elektrik dan meninggal dunia. Sebelum ini tersebar juga cerita mengenai keluarga dari Singapura yang lalu di hadapan bangunan itu melihatnya begitu meriah dengan lampu warna-warni terpasang dan dipenuhi begitu ramai pengunjung. Keluarga ini telah masuk ke bangunan itu membeli belah dan makan. Setelah beredar, mereka singgah di rumah saudara dan menceritakan pengalaman membeli belah di situ. Kemudian barulah mereka tahu yang Kemayan City hanyalah bangunan kosong yang terbengkalai. Barang yang telah mereka beli di situ hilang begitu saja, manakala baki wang yang didapati bertukar menjadi daun kering. Kata orang yang arif, ia ialah kerja syaitan yang mahu melekakan dan menyesatkan manusia. Mungkin ada benarnya di situ. Antara tempat yang terkenal sebagai tempat yang menyeramkan ialah penjara Pudu yang terletak di Jalan Hang Tuah. Bangunan penjara itu menempatkan bukan saja banduan biasa, malah banduan akhir. Antara cerita mengenai penjara Pudu ialah mengenai seorang detektif yang sedang menyiasat seorang banduan wanita sekitar tahun 60-an. Sewaktu sedang menyiasat, secara tiba-tiba kepala wanita tadi terjatuh dan bergolek ke pintu bilik. Detektif tersebut telah lari keluar dan mendapati sebenarnya dia tidak menyiasat siapa pun. Kini penjara Pudu telah ditentukan sepenuhnya dan proses pembinaan bangunan baru sedang dijalankan. Kabarnya sebuah pusat membeli belah akan dibina di situ.